Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami adalah kumpulan 17 dan kami akan membentangkan mengenai ulasan artikel kajian yang bertajuk Isu-isu Syariah di dalam Produk Ar-Rahnu di Perbankan Islam di Malaysia. Berikut adalah ahli kumpulan kami iaitu Muhammad Farhan Hakimi, Muhammad Amirul Aiman dan yang ketiga adalah Muhammad Muaz Hafizat. Baiklah, sebelum kami meneruskan lagi pembentangan kami pada kali ini, moleklah kiranya jika kami menerangkan secara umum apakah maklumat ulasan artikel yang akan kami bentang. Iaitu yang pertama, kami akan membentangkan mengenai pengenalan. Yang kedua, ulasan umum kajian. Yang ketiga adalah perbincangan. Yang keempat, kesimpulan. Dan yang terakhir adalah cadangan. Pertama sekali, sebelum kami meneruskan perbincangan kami dengan lebih lanjut, untuk bahagian pengenalan, saya akan memulakan terlebih dahulu berkenaan maklumat asas artikel, di mana tajuk artikel yang kami pilih merupakan isu-isu syariah di dalam produk Ar-Rahnu di Perbankan Islam di Malaysia, terbitan Journal of Contemporary Islamic Studies pada November tahun 2021. Penulis bagi artikel ini merupakan Siti Hazirah Cik Harong dan Nur Fahimah Muhammad Razif yang merupakan pensyarah di Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. Seterusnya, bagi bahagian latar belakang kajian ini dilakukan kurang daripada beberapa faktor, antaranya termasuklah kesukaran masyarakat umum, khususnya PKS untuk mendapatkan modal yang seringkali dikaitkan dengan kesukaran mendapatkan pinjaman dari bank serta syarat pinjaman bank tersebut yang mempunyai riba. Oleh yang demikian, Ar-Rahnu yang merupakan aktiviti pajak gadai yang menepati syariah dilihat sebagai medium terbaik yang dapat membantu masyarakat, khususnya golongan PKS ini, untuk mendapatkan tunai segera dengan mencagarkan barang berharga kepada hutang yang diperoleh. Menurut Isyarat Fatwa siri ke-5565 terbitan Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, gadai dapat diertikan sebagai pinjaman wang dengan menyerahkan barang berharga sebagai cagaran untuk tempoh tertentu. Selain itu, kajian ini juga dilakukan ekoran daripada Majlis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia pada tahun 2019 telah memutuskan bahawa struktur semasa produk Ar-Rahnu yang ditawarkan oleh institusi kewangan Islam berasaskan gabungan kontrak Qard, Ar-Rahnu, Wadiah dan Ujrah tidak memenuhi keperluan syariah. Manakala untuk bahagian sasaran pembaca pula, selepas pembacaan penuh yang telah kami lakukan terhadap artikel ini, kami dapat merumuskan bahawa artikel ini ditujukan khas kepada dua golongan, iaitu yang pertama institusi Ar-Rahnu di Malaysia, yang kedua masyarakat awam itu sendiri. Bagi sasaran pembaca pertama iaitu institusi Ar-Rahnu di Malaysia, kajian ini dilakukan bagi membantu institusi ini untuk dapat meneruskan penawaran perkhidmatan ini kepada masyarakat secara patuh syariah, sekaligus dapat membantu mereka untuk memberi garis panduan yang tepat dalam menawarkan kontrak pajak gadai kepada masyarakat. Manakala bagi golongan sasaran pembaca kedua pula iaitu masyarakat awam, kajian ini secara tidak langsung dapat memberi keyakinan akan status sistem Ar-Rahnu yang patuh syariah di Malaysia. Serta golongan PKS ini secara langsung akan lebih tertarik untuk menggunakan sistem ini bagi mendapatkan modal perniagaan berbanding membuat pinjaman daripada bank yang mempunyai unsur riba. Seterusnya, bagi bahagian ulasan umum kajian, kami akan mulakan terlebih dahulu berkenaan objektif kajian. Kajian ini telah menggariskan dua objektif utama iaitu yang pertama, untuk mengenal pasti isu-isu syariah yang terkait dengan produk Ar-Rahnu. Berdasarkan objektif ini, penelitian dilakukan untuk mengidentifikasi dan memahami masalah-masalah yang mungkin timbul dalam penerapan prinsip-prinsip syariah dalam sistem Ar-Rahnu. Manakala objektif kedua pula iaitu untuk menjelaskan isu-isu syariah yang timbul di dalam modus operandi produk Ar-Rahnu dalam sistem perbankan Islam di Malaysia. Berdasarkan objektif ini, penelitian yang dibuat bertujuan untuk mengetahui dengan lebih terperinci bagaimana isu-isu syariah tersebut muncul dalam modus operandi sistem Ar-Rahnu. Seterusnya, bagi metodologi kajian, yang pertama adalah kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif, di mana pendekatan ini digunakan untuk mengumpul data dan menganalisis kandungan. Seterusnya adalah kajian perpustakaan, di mana rujukan seperti buku,
kitab, makalah jurnal, tesis dan akhbar digunakan untuk sebagai rujukan. Seterusnya, maklumat tambahan diakses melalui rangkaian internet seperti laman web, dan kajian ini mengkaji dokumen Ar-Rahnu, Wadiah, kod, ijarah dan tawaran BNM. Baiklah, seterusnya adalah hasil atau dapatan kajian, iaitu kita dapat lihat dalam artikel ini ia menerangkan apakah modus operandi bagi produk pembiayaan Ar-Rahnu, dan dalam artikel ini juga telah jelas menunjukkan apakah rajah aliran modus operandi tersebut. Untuk memberikan pembiayaan Ar-Rahnu, artikel ini menerangkan terdapat 3 syarat utama, iaitu syarat pertama iaitu cagaran aset gadaian kepada bank adalah berdasarkan syarat yang telah ditetapkan oleh pihak bank, dan bank akan menguji aset gadaian tersebut sama ada aset gadaian tersebut ada tulen ataupun tidak. Syarat kedua adalah pihak bank akan memberi pembiayaan Ar-Rahnu kepada pelanggan jika pelanggan tersebut adalah layak, namun hanya pada kadar 70% sahaja daripada nilai emas atau aset gadaian. Dan syarat yang ketiga adalah pinjaman yang diberi kepada pelanggan adalah dalam jangka pendek, iaitu setelah surat akuan gadaian telah ditandatangani. Baiklah, seterusnya terdapat 4 isu yang telah timbul berkaitan produk Ar-Rahnu, iaitu isu yang pertama iaitu isu keterikatan setiap kontrak. Berlaku isu kod jara naf'an dan gabungan kontrak jual beli dan pinjaman yang telah melanggar syarat, dan keterikatan ini telah membawa isu antara pihak bank dan pelanggan. Baiklah, isu yang kedua adalah isu penggabungan kontrak, iaitu wujud penggabungan dua kontrak seperti kard dengan ujrah, iaitu simpanan yang melanggar syarat. Dan seterusnya hal ini telah menyebabkan timbul isu kontrak yang menyerupai kontrak perbankan konvensional yang mempunyai unsur riba. Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institution (IOFI) turut menggariskan beberapa syarat-syarat berkaitan penggabungan kontrak tersebut. Baiklah, seterusnya adalah isu yang ketiga iaitu isu caj upah simpan yang lebih besar daripada kos sebenar, iaitu caj upah simpan dalam perbankan Islam dikira mengikut hari, bulanan serta tahunan dan bukannya mengikut jumlah pinjaman yang diberikan. Dan caj yang wujud ini telah dianggap sebagai kadar faedah ataupun riba, dan namun hal ini terkecuali jika faedah ataupun caj tersebut adalah menunjukkan kos sebenar. Baiklah, seterusnya adalah isu yang keempat iaitu isu memanfaatkan marhun, iaitu pemegang gadai tidak boleh menggunakan barang gadaian penggadai kerana hanya penggadai sahaja yang berhak memanfaatkannya. Islam juga melarang sekeras-kerasnya jika pemegang gadai memanfaatkan barang gadaian. Namun jika hutangnya adalah berbentuk qard dan atau mereka berdua telah biasa melakukan pinjaman ataupun memberi barang, maka ianya dibolehkan. Namun, di dalam amalan Ar-Rahnu yang diamalkan perbankan sebelum ini telah jelas menunjukkan berlaku pelanggaran syarat kerana timbul isu memanfaatkan marhun. Seterusnya saya akan sambung bahagian kelebihan dan kekuatan artikel. Dari segi kaedah kualitatif, penggunaan bahan-bahan dari perpustakaan termasuk bahan bercetak seperti kitab-kitab, kajian kontemporari, tesis beserta prosedur seminar. Modus operandi Ar-Rahnu di Malaysia menjelaskan modus operandi yang dilakukan dalam produk pembiayaan Ar-Rahnu, bagaimana aliran produk pembiayaan Ar-Rahnu yang telah berlaku di sistem perbankan Islam di Malaysia, dan serta bagaimanakah prosedur pelaksanaan produk Ar-Rahnu di sistem perbankan Islam di Malaysia. Dari segi isu syariah, isu-isu syariah yang berbangkit daripada Ar-Rahnu, isu keterikatan setiap kontrak, menjelaskan isu pergabungan kontrak serta isu cas upah simpan yang lebih dari kos sebenar, dan isu memanfaatkan mafhun yang menyebabkan berlakunya isu kepercayaan. Antara solusi-solusi terbaik adalah antaranya adalah perusahaan kecil dan sederhana PKS, serta kajian yang lebih mendalam perlu dilakukan untuk menilai kembali amalan produk Ar-Rahnu dalam sistem perbankan di Malaysia. Selain itu, untuk bahagian kelemahan artikel pula, kami mendapati artikel ini hanya membincangkan bagaimana kaedah penyelesaian bagi sistem Ar-Rahnu yang tidak menepati kaedah syariah Islam, dan tidak membincangkan bagaimana sistem ini di masa hadapan, sama ada adakah sistem ini akan terus kekal relevan atau perlu penambahbaikan dari masa ke masa.
Selain itu, artikel ini juga gagal untuk mengemukakan hujah balas atau menangani kemungkinan kritikan tentang keterbatasan sistem pajak gadai Islam dalam menyaingi sistem perbankan sebagai pembekal modal utama kepada masyarakat. Baiklah, seterusnya adalah isu relevan atau menarik. Artikel ini menerangkan mengenai isu-isu syariah yang masih lagi timbul dalam produk Ar-Rahnu, iaitu wujud isu penggabungan kontrak sehingga menyebabkan kontrak tersebut melanggar syarak dan menyerupai kontrak konvensional. Dan kajian ini juga menjelaskan mengenai penggunaan kontrak Ar-Rahnu termodifikasi oleh Bank Rakyat, Bank Islam, Bank Muamalat, Agrobank dan Koop Pertama Bank. Dan artikel ini juga menerangkan mengenai pencarian jalan penyelesaian dalam isu kontrak tawaruk serta mencadangkan bahawa kajian untuk menjalankan kajian perbandingan produk Ar-Rahnu dan kontrak tawaruk. Baiklah, seterusnya adalah penemuan ilmu atau dapatan praktikal baharu. Artikel ini menjelaskan secara praktikal berkaitan amalan kontrak Ar-Rahnu dalam sistem perbaikan Islam di Malaysia. Artikel ini juga menerangkan mengenai kontrak Ar-Rahnu termodifikasi. Artikel ini juga menerangkan kontrak Ar-Rahnu sebagai penyelesai masalah berkaitan kesempitan wang, dan artikel ini juga menjelaskan isu-isu syariah seperti isu penggabungan kontrak dan isu caj simpan lebih, dan juga mencadangkan sarana untuk melakukan kajian bagi membandingkan produk Ar-Rahnu dan kontrak tawaruk. Bagi 4.0 kesimpulan, artikel ini menyimpulkan bahawa produk Ar-Rahnu adalah tidak mematuhi syariah kerana wujud elemen-elemen yang bertentangan dengan hukum syariah. Dengan pemodifikasian kontrak Ar-Rahnu menyebabkan kontrak tersebut menyerupai kontrak konvensional yang mempunyai riba. Isu tawaruk juga dibincangkan, disimpulkan bahawa kontrak ini masih wujud masalah pada elemen-elemen yang menentu sahkan kontrak. Oleh itu, isu-isu berkaitan Ar-Rahnu dan tawaruk hendaklah diselesaikan dengan segera. Baiklah, akhir sekali, artikel ini menerangkan beberapa cadangan, iaitu yang pertama, kontrak Ar-Rahnu sedia ada hendaklah mengelak melakukan penggabungan kontrak sehingga menyebabkan timbul isu riba dan penyelupaan kontrak konvensional. Yang kedua, kontrak Ar-Rahnu sedia ada hendaklah dimodifikasi. Yang ketiga, mengambil kontrak Ar-Rahnu berbanding membuat pinjaman hutang dengan ahlul jika kesempitan wang. Yang keempat, isu-isu kontrak tawaruk hendaklah diselesaikan segera agar kesahan kontrak tersebut adalah tidak bertentangan dengan hukum syariah Islam. Yang kelima, kajian perbandingan bagi menunjukkan perbandingan antara kontrak Ar-Rahnu dengan kontrak tawaruk juga hendaklah dilakukan. Dan akhir sekali adalah memastikan kesahihan kontrak dan keterjaminan kontrak dalam sistem perbankan Islam di Malaysia.